Tumpuan dari bumi di bawah bayu menjelang PRU Negeri Rakyat perlu bijak memilih demi kemajuan Sabah. Langsung bersama Suaran Shah. Suaran? Ya Zahira, rakyat negeri ini diingatkan agar bijak membuat pilihan pada PRU DUN Sabah ke-17. Perkara ini disuarakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor dalam majlis makan malam bersama beliau di Kudat. Tegas Ketua Menteri, kerajaan negeri sekarang sentiasa berusaha melaksanakan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Antaranya termasuk menaik taraf loji rawatan air di beberapa daerah serta meneruskan projek lebuh rayapan Borneo. Kerajaan juga memberi tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah dan pelajar. Ia dilaksana melalui pelbagai bentuk bantuan bagi memastikan tiada kumpulan tercicir daripada arus pembangunan. Justru usaha berterusan penting untuk memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi selain merancangkan pertumbuhan ekonomi negeri. Dato' Haji J yakin dengan sokongan rakyat agenda pembangunan Sabah dapat diteruskan secara konsisten dan inklusif. Projek naik taraf klinik DAIF perkukuh sistem penjagaan kesihatan di kawasan luar bandar Sabah. Setakat Jun lalu, hampir 100 klinik kesihatan dinaik taraf kepada struktur konkrit yang lebih selamat dan selesa. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib, baki 55 klinik DAIF akan diselesaikan selewat-lewatnya November depan. Projek naik taraf ini merupakan sebahagian daripada program Bitara Badani bertujuan memperluas dan memperkukuh infrastruktur kesihatan negeri, terutama di kawasan luar bandar. KKM telah pun bersetuju dengan permintaan kita ini kerana kita melihat di Sabah ini kebanyakannya klinik-klinik kesihatan di luar bandar ini masih lagi diperbuat daripada kayu. Maklumlah kalau kayu ini kalau berpuluh-puluh tahun macam mana bentuk dia memang sangat usang lah. Dan kita mahu supaya semua klinik-klinik kayu ini digantikan dengan klinik konkret. Datuk James menyatakan demikian selepas majlis penyerahan mesin hemodialisis kepada fasiliti kesihatan di zon kluster Beaufort di Hospital Sepitang. Tahun lalu, 21.5 juta ringgit diperuntukkan bagi menaik taraf 58 klinik DAIF di negeri ini. Dan tahun ini, kerajaan menyalurkan peruntukan tambahan 44 juta ringgit. Terdahulu, Datuk James menyerahkan 12 mesin hemodialisis baharu kepada fasiliti kesihatan di zon kluster Beaufort. 4 unit masing-masing disalurkan ke Hospital Beaufort, Hospital Sepitang dan Hospital Kuala Penyu. Inisiatif ini mencerminkan kesungguhan kerajaan demi memastikan kesejahteraan rakyat. Kita telah pun memberi subsidi pembayaran secara percuma khususnya kepada semua pesakit-pesakit yang menerima rawatan buah pinggang, mesin dialisis di hospital-hospital dan juga di klinik-klinik kesihatan ini. Kerajaan negeri telah pun membiayai kos pembayaran mereka, termasuklah pembelian air CAPD kepada mereka-mereka yang membuatkan diri di rumah. Di bawah skim bantuan kesihatan Sabah Maju Jaya SMJ Sabah Sejahtera, kerajaan memperuntukkan 8.5 juta ringgit merangkumi kos rawatan dan pembelian 100 mesin hemodialisis. Ketika ini 162 pesakit menerima rawatan hemodialisis di zon kluster Beaufort. Sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2025 tidak wajar dicemari agenda negatif. Sebaliknya, ia perlu dijadikan medan menyemai semangat patriotik dan bukannya membangkitkan sentimen tidak sihat. Ini bukan selalu, Pak. Once satu daripada 365 hari. Give it to your country, give it to your state. Just one day out of 365 days. Beliau menegaskan perkara ini selepas pelancaran sambutan Hari Kebangsaan Hari Sabah 2025 di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Acara utama berlangsung 31 Ogos di Jalan Tun Fuad Steven disusuli perbarisan 150 kontingen dan penyertaan khas 50 penunggang skuter. Manakala acara kemuncak akan diadakan pada malamnya di Padang Merdeka. Sambutan bertemakan Malaysia Madani Rakyat Disantuni dijangka dihadiri lebih 50,000 pengunjung.
Penglibatan masyarakat dalam program Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan sekaligus memupuk semangat patriotisme dan perpaduan pelbagai kaum. Mereka berperanan untuk satunya membantu mengedarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri Sabah ke komuniti mereka. Yang kedua, mengadakan aktiviti yang berkaitan, melibatkan komuniti, sepak takraw, juara pidato, lukisan untuk anak-anak dan juga pelbagai lagi. Ini penting sebab kita mahu komuniti ini bermula daripada peringkat pelajar hingga ke peringkat dewasa memahami tentang semangat kemerdekaan dan Hari Kebangsaan ini. Beliau ditemui ketika menyambut ketibaan konvoi KMJG 2025 di Kampung Darau Manggatal. Hari ini konvoi berada di daerah kecil Kiulu sebelum meneruskan perjalanan ke Tuaran iaitu lokasi terakhir KMJG 2025. Bagi memperkukuh tasawuf sebagai agenda pembangunan akhlak, sosial dan tamadun umat Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Giants perlu mengiktiraf bidang tasawuf sebagai disiplin ilmu penting dalam sistem pendidikan negeri. Justru pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram mahu ia diselaras dengan pembangunan kurikulum terutama dari aspek akidah, syariah dan tasawuf. Ini penting bagi menyokong agenda pembangunan penyelidikan dan pendidikan di peringkat sekolah, institut pengajian tinggi dan institusi keagamaan. Penguatkuasaan undang-undang juga perlu agar tasawuf tidak diseleweng pihak tidak bertanggungjawab. Ini termasuk pengembalan enactment yang memfokuskan tentang tasawuf dan pengamalan tarikat muktabar. Beliau berucap merasmikan program Kota Sufi se-Nusantara 3.0 di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Penganjuran Jelong Kali di Sabah menghimpunkan tokoh agama dan ulama dari 7 negara, antaranya Kemboja, Australia, Thailand, Brunei, Singapura dan Indonesia. RTM terus memperkukuh kehadiran dalam dunia digital menerusi aplikasi mudah alih RTM Click yang kini giat dipromosi di seluruh negara. Aplikasi ini membolehkan rakyat menonton dan mendengar siaran RTM secara langsung dengan percuma. RTM telah sediakan satu platform kepada semua rakyat Malaysia untuk mendapatkan menonton live streaming dan juga mendengar live streaming radio, TV secara percuma. Itu kerana kita namakan tagline RTM Click ini betul-betul percuma. Beliau berkata demikian semasa program jelajah promosi RTM Click bersama Kelab Land Rover Sabah. Sementara itu, pengerusi Kelab Land Rover Sabah, Sean Majimbun, yakin RTM Click berpotensi mencecah 10 juta muat turun menjelang hujung tahun. Dengan adanya RTM Click ini, especially untuk 4x4 members, apa-apa yang ada live ataupun apa-apa yang sudah disebarkan dengan RTM Click ini lebih senang untuk kami untuk cek daripada RTM Click lah. Instead of kita mau cek di YouTube, kenapa kita tidak pakai RTM Click saja? Setakat ini, RTM Click mencatat lebih 6.4 juta muat turun. Baik, saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Zahira untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.